Selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah tajuk yang bertajuk kejujuran membawa manfaat. Ini anak-anak cikgu boleh rujuk di dalam buku teks di muka surat 91 sehingga 92. Sebelum itu, cikgu nak terangkan apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. So, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah anak-anak cikgu dapat mengemukakan contoh bersikap jujur. Yang kedua, anak-anak cikgu dapat menyenaraikan kepentingan bersikap jujur. Dan yang terakhir sekali, anda boleh menceritakan perasaan apabila bersikap jujur demi keharmonian negara. Selepas ini, cikgu akan membacakan sebuah cerita. Jadi, cikgu harap semua anak-anak murid cikgu dapat mendengarnya dengan teliti. Kerana di akhir nanti ada beberapa soalan yang perlu dijawab oleh anda. Jom. Terdapat 3 orang pengembara yang tersesat di dalam hutan. Mereka terlalu letih dan berlindung di dalam sebuah gua. Semasa berada di dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup. Lalu terdengar suara yang kuat. "Wahai manusia, kamu tidak boleh keluar dari gua ini kecuali setiap daripada kamu menceritakan sikap jujur yang pernah kamu lakukan." Ketiga-tiga pengembara tersebut ketakutan. Oleh sebab ingin keluar dari gua, mereka memberanikan diri untuk menceritakan sikap jujur mereka. Pengembara pertama lalu bercerita, "Saya bekerja di ladang. Setiap hari saya memerah susu lembu dan menjualnya kepada pelanggan. Pada satu hari, majikan meminta saya mencampurkan air ke dalam susu supaya dapat dijual dengan banyak kepada pelanggan. Namun, saya tidak menipu pelanggan dan tetap menjual susu lembu tanpa mencampurkannya dengan air." Suara itu kedengaran lagi. "Kamu seorang yang jujur. Keluarlah kamu dari gua ini." Tiba-tiba cahaya memancar dan pintu gua terbuka. Cahaya tersebut menarik pengembara pertama keluar dari gua. Apabila melihat keadaan itu, pengembara kedua pula bercerita, "Saya seorang saudagar beras. Beberapa bulan yang lalu, saya telah menderma wang untuk membina jambatan baru di kampung. Penduduk berbesar hati dan ingin menamakan jabatan itu dengan nama saya. Saya tidak bersetuju kerana bantuan saya ikhlas." "Kamu seorang yang jujur. Keluarlah kamu dari gua ini," laung suara itu. Akhirnya, tibalah giliran pengembara yang ketiga. Dengan suara yang terketar-ketar, dia pun bercerita, "Saya seorang tukang kayu yang masyhur. Saya diberi sejumlah wang untuk membina beberapa buah pondok rehat. Saya telah menggunakan semua wang tersebut untuk membeli bahan dan kayu yang bermutu." "Hei manusia, kamu pembohong. Kamu tidak bercakap benar.
Sebenarnya kamu telah membina pondok tersebut dengan kayu dan bahan yang tidak berkualiti. Beberapa minggu selepas itu, pondok yang kamu banggakan itu telah roboh. Pengembara ketiga ketakutan apabila mendengar penjelasan suara tersebut. Dia tidak menyangka bahawa sikap tidak jujurnya terbongkar jua. Hei manusia, kekallah kamu di dalam gua ini. Diharapkan semoga pembalasan ini menjadi pengajaran kamu. Insaflah wahai manusia. Laung suara itu. Ya, anak-anak murid cikgu, bagaimanakah cerita sebentar tadi? Ya, cerita ini penuh nilai-nilai yang baik yang harus kita contohi. Sebagai contohnya, buatlah sesuatu pekerjaan dengan ikhlas dan jujur, kerana di suatu hari nanti kita akan mendapat balasan yang baik. Dan jika kita melakukan sesuatu kerja itu dengan tidak jujur atau berbohong, maka pada satu hari nanti kita juga akan mendapat balasan yang buruk terhadap diri kita. Kita jangan ingatkan tidak ada orang mengetahuinya. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Okeylah, sekarang cikgu ingin bertanyakan kepada kamu beberapa soalan. Dan soalan ini anda boleh rujuk di dalam buku teks di muka surat 92. Yang pertama, ceritakan sikap jujur yang ada pada pengembara pertama dan yang kedua. Ingat lagi tak cerita tersebut? Ya, bagus. Jom, mari kita sama-sama mengingat kembali cerita tersebut. Namun, dia tidak menipu pelanggan dan tetap menjual susu lembu tanpa mencampurkannya dengan air. Manakala untuk pengembara kedua, dia telah memberikan sejumlah wang untuk memerah jabatan, tetapi apabila orang kampung ingin menamakan jabatan tersebut dengan nama dia, tetapi dia menolak kerana segala apa yang dia lakukan itu adalah ikhlas. Okey, tapi bagaimana kita nak tulis? Ya, anda boleh membuat dalam bentuk dua perenggan. Perenggan yang pertama, awak mulakan dengan sikap jujur yang ada pada pengembara pertama adalah dia tidak menipu pelanggan dengan mencampurkan air ke dalam susunya, walaupun ketuanya telah menyuruh beliau untuk berbuat demikian kerana dia bersikap jujur. Jadi perenggan lagi satu awak buat. Sikap jujur yang ada pada pengembara kedua adalah beliau telah menderma sejumlah wang untuk membina jabatan baru, tetapi apabila penduduk kampung ingin menamakan jabatan tersebut dengan namanya, tetapi dia menolak kerana dia ikhlas. Mana nak cik jawapan? Ni yang sini. Yang ini kat sini. Okeylah. Jadi cikgu harap anda semua faham. Jom kita teruskan soalan yang kedua. Adakah kamu bersetuju dengan tindakan pengembara ketiga? Mengapa? Okey, kalau kat sini kita tengok balik. Saya seorang tukang kayu yang masyhur, diberi sejumlah wang untuk membina beberapa buah pondok rehat. Saya telah menggunakan semua wang tersebut untuk membeli bahan dan kayu yang bermutu. Adakah ini benar? Semua ini adalah tidak benar. Ini adalah satu pembohongan. Jadi macam mana awak nak tulis soalan? Nak tulis soalan. Nak tuliskan jawapan? Begini awak tuliskan, saya tidak bersetuju dengan tindakan pengembara ketiga kerana dia telah berbohong dengan membina pondok yang tidak bermutu.
kerana selepas beberapa hari pondok tersebut runtuh sedangkan dia telah mengambil sejumlah wang yang banyak bagi membina sebuah pondok yang kukuh. Okey, faham tak? Okey, bagus. Kita teruskan soalan yang ketiga. Terangkan perasaan kamu apabila rakyat bersikap jujur. Macam mana tu ya? Okey, jadi awak buat, saya sepatutnya berasa sangat gembira dan bangga atas sikap jujur yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Sebab dekat sini cuma nak awak terangkan perasaan awak apabila awak tahu ada rakyat-rakyat yang bersikap jujur. So, awak boleh menggunakan contoh jawapan ini. Okey? Sekarang kita cuba beralih kepada soalan yang terakhir, iaitu andaikan cerita tersebut berlaku pada zaman sekarang, apakah kebaikannya kepada negara jika rakyat bersikap jujur seperti pengembara pertama dan kedua? Bermaksud, jika ada rakyat yang berlaku jujur dan ikhlas di dalam semua pekerjaan yang dia lakukan. Jadi, apakah pendapat anda tentang keadaan ini jika perkara-perkara ini berlaku pada zaman sekarang? Mari cikgu tunjukkan contoh jawapan. Sikap jujur akan dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan dapat meningkatkan ekonomi negara. Negara akan bertambah makmur. Okey? Jadi, itu saja soalan-soalan yang perlu anda jawab. Okey, maka tugasan anda pada hari ini ialah anda kena menjawab soalan 1, 2 dan 3 dan juga soalan kebat ni di dalam buku pendidikan moral. Dan apabila anda telah siap, hantar kepada cikgu. Jadi jangan risau, kita dah berbincangkan bagaimana untuk mendapatkan jawapan. Jadi tidak ada alasan mengatakan saya tak tahu jawapan. Okey? Ya, anak-anak cikgu semua, itulah saja pelajaran kita pada hari ini. Nasihat cikgu, jagalah kesihatan, jagalah pemakanan. Have a great day and thanks for watching. Bye.